Jadi insya-Allah pada kali ini kita akan sambung insya-Allah perbincangan kita hadis yang ke-18 daripada kitab Fi Zilalin Nawawi insya-Allah. Jadi hari tu kita dah baca tapi kita tak habis sebab Hajah Khadijah tak ada, jadi kita tak boleh habiskan, nanti dia marah kan. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi tempat yang saya tunjukkan itulah, saya rasa takwa yang dikehendaki. Saya rasa situ kan, betul ke? Betul ke Hajah? Ataupun orang yang ada? Betul. Alhamdulillah. Betul. Jadi kita sambung hari ini takwa yang dikehendaki. Sebab bila kita sebut takwa ni, kita dah baca sebelum daripada ni definisi ataupun bahasa Arabnya kata ta'rif, memperkenalkan apakah dia takwa. Jadi sekarang ni kita nak pula takwa ni macam-macam jenis. Ada different takwa. Takwa ni cara mudahnya hari tu kita kata kita buat apa yang disuruh, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana yang dikehendaki, kita akan tengok bila kita baca Quran, kita baca hadis. Yang pertama, Allah Ta'ala akan explain kepada kita takwa secara umumnya. Siapa yang beriman bertakwa, siapa beriman bertakwa. Tapi kemudian selepas daripada itu, dalam hadis juga, dalam Quran juga dan juga dalam hadis, dia akan explain takwa setakat mana, bagaimana dikatakan takwa, kan, bagaimana takwa ni general, tapi kita nak takwa yang dikehendaki pula, dia ada jadi lebih halus lagi, lebih kecil-kecil lagi, ada sat-sat topik lagi, supaya kita ni faham tentang takwa ni. Kita tak nak kita ni bertakwa tapi sebenarnya tiba-tiba tidak bertakwa yang dikehendaki oleh hadis ataupun dikehendaki oleh ayat Al-Quran. Jadi kita akan tengok sini takwa ni ini yang dikehendaki ialah A sini, saya akan baca sini part ni, iaitu ni takwa yang dikehendaki ketika sunyi dan juga terang-terangan, dan sentiasa merasai, sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua perkara situ hari tu. Hari tu kita dah baca sikit lah hari tu kan. Part ni saya rasa lah. Iaitu ketika sunyi dan terang-terangan. Tu yang ada dalam hadis ni. Dalam hadis ni kata, iaitu ittaqullaha haitsuma kunta. Nabi kata, haitsuma kunta. Di mana saja kamu berada. Maksud di mana saja kamu berada tu bukan maknanya di pasar kena bertakwa. Itu betul. Di sekolah kena takwa, di rumah kena takwa, dalam bilik air takwa, dalam mana lagi di tempat kerja takwa, ketika di taman bunga takwa, di tepi sungai takwa. Itu betul di mana-mana. Tapi yang lebih lagi maksud ni ialah iaitu di sini, ketika sunyi dan terang-terangan. Itulah maknanya. Sebab orang ni dia akan efek biasa. Takwa ni dia kadang-kadang terkesan dengan tempat kadang-kadang tu. Maksud bukan tempat mana, tempat di mana-mana tu. Tempat tu satu benda. Kadang-kadang orang ni berubah kan, kita berubah kan. Kalau dalam sembahyang biasanya takwa kita tinggi. Tapi bisa di luar sembahyang kita rendah sikit. Kalau di tempat yang hiruk pikuk, yang mana tempat tu jarang orang bertakwa, kita katakan masuk panggung wayang masuk sinema masuk dulu panggung wayang orang panggil, sekarang tu pawagam, lepas tu sinema, macam-macam lah kan. Tempat ataupun pergi ke tempat yang kita kata parti orang sambut apalah, buat sambutan apa-apa kan. Kadang-kadang nak takut sama tak kita masa kita berada di keadaan tu dengan kita semasa kita ni berada di dalam solat masa sembahyang. Itu dua tu tempat yang berbeza. Jadi kalau di sana, di semasa sembahyang kita boleh bertakwa. Contoh kan, kita boleh bertakwa dalam sembahyang kan. Perkara-perkara kecil pun kita bertakwa kan. Kita takut kan nak lakukan benda tu, nak lakukan salah. Contohnya, kalau rambut seorat, satu orat lah kata-kata kan, masa sembahyang kan, satu orat rambut ni, sudah sembahyang kita tengok ada satu orat rambut, satu rambut macam tu kan. Tengok dalam cermin, ada rambut keluar. Kita rasa apa? Kita akan rasa seolah-olahnya sembahyang kita tak sah kan. Ataupun apa-apa, terbuka, ada koyak sikit. Masa sembahyang tadi tengok, koyak, tak sedar aku. Gitu. Jadi kita rasa apa? Kita rasa nak sembahyang semula kan. Nak ulang balik sembahyang. Sebab apa? Tak sah rasa sembahyang.
Itu takwa tu. Takwa kita tinggi tu. Sebab kita tak nak, kita tak mahu, kita ni tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau semasa kita ni bukan masa tu, masa lain di luar sembahyang. Kita buat majlis apalah di tempat kerja ke, majlis di mana-mana kan, dengan kawan-kawan yang hidup pikuk lah. Dalam kelas ni tak adalah kelas hidup pikuk juga, hidup pikuk baik. Ni tempat-tempat yang hoa kan. Contoh, kadang-kadang kita tak jagalah. Bukan rambut kadang-kadang 1 orang, 10 orang pun, 10 keluar depan ni kan. Sebab apa, tudung tak apa betul. Contoh kan. Jadi itu adalah nak tunjukkan bahawa tak sama kan. Jadi kita nak takwa yang diajar oleh Nabi ni, ittaqullah haitsuma kunta. Bagaimana dalam hadis ni kan yang kita baca hari tu ni kan. Saya kecilkan sikit. Ni haitsuma kunta, ini maksud dia. Ni haitsuma kunta. Jadi turun sebalik ni. Itu adalah maksud takwa. Kemudian yang seterusnya ba ni, B ni, jika tidak merasai muraqabah. Perkara yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah tu artinya ialah raqabah, diperhatikan. Orang moden, orang zaman moden lah, dalam bahasa Arab moden ni, dia akan gunakan muraqabah ni tu CCTV. Nama CCTV tu dipanggil dalam bahasa Arab muraqabah. Jihaz muraqabah maknanya ada CCTV. Kalau ada CCTV, orang tak buat jahat kan. Depan CCTV, orang tak mencuri, tak buat apa kan tak. Kita masuk supermarket, ada CCTV. Kita masuk kedai, ada CCTV. Kita nak ambil barang letak dalam poket, tak aku. Sebab apa? Ada CCTV. Orang kata, tengok dulu sana, atas. Orang pergi curi rumah orang, kita tengok sekarang kan. Kena tangkap. Sebab apa? Ada CCTV, ambil gambar dia. Tengah kopek buka tingkap rumah orang kan. Ada CCTV. Jadi kalau ada CCTV, orang tak buat jahat. Jadi kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita satu perkara, Nabi ajar kita satu perkara, nama dia muraqabah. Muraqabah. Itu Jadi muraqabah ialah sifat di mana kita sentiasa rasa Allah Taala melihat kita. Walaupun dalam keadaan mana pun. Itu yang kita nak. Takwa yang macam tu ialah takwa di mana saja. Itu nombor B. Seterusnya ialah nombor 5. Maksud ni maksud yang kedua dalam hadis ni, iaitu perkara yang baik memadamkan kejahatan. Gitu kan. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata dalam hadis ni. Ni dalam hadis ni ialah ni perkara ni. Sampai kat sini. Allah, saya punya Arabik pun tak apalah. Kalau ikutnya macam ni. Ni. Sorry bukan. Sini. Apalah biarlah dia. Dia tak smart Okey, wa atbi'is sayyi'ata hasanata. Iaitu jadi Nabi SAW kata sini, kita kata sini ialah perkara yang baik memadamkan kejahatan. Setengah pendapat mengatakan hasanah dalam hadis ini maksudnya taubat. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata. Kan? Setelah daripada kamu buat jahat, hendaklah kamu buat satu perkara yang baik. Hendaklah kamu ikuti maknanya after that you mesti buat. Kalau dah sedar, dah silap, rasa tersilap aku, sekarang selepas tu buat baik. Maknanya kalau rasa dah buat satu kejahatan semalam, so hari ni sedekah ke, sembahyang lebih ke, bertaubat, buat baik. Itu satu pendapat. Satu pendapat kata ialah bertaubat. Bertaubat tu ingatlah, bertaubat tu ada 3 syarat 3 syarat dalam taubat. Taubat tak sama dengan istighfar. Istighfar tu kita ucapkan dengan mulut. Astaghfirullah. Tu istighfar. Istighfar Nabi 70 kali. Istighfar Nabi 100 kali satu hari. Tapi kita istighfar sepatutnya 100 lah. Paling kurangnya 70 lah. Kalau nak 70, paling kurang dia ajarnya. Tapi taubat lain. Taubat ni ada 3 syarat. Istighfar dengan mulut saja. Tapi taubat, mulut tu maknanya mulut dan hati lah. Sedarlah, janganlah mulut saja. Mulut saja tu maknanya jadi burung tiung. Jadi burung kakak tua nanti. Hanya menyebutkan tapi kita tak tahu apa yang kita sebut. Tak nak macam tu. Kita nak dia ni ialah kita sebut dan tahu. Kita istighfar. Tapi taubat lain.
Taubat lebih dahsyat lagi. Bukan lebih dahsyat, maksudnya ialah taubat ni mesti ada 3 syarat. Yang pertama azam, yang kedua menyesal, yang ketiga tinggal. Dia kata at-tarku an-nadmu al-azmu. 3 perkara. Ringkaslah. Berazam tak nak buat, tinggalkan apa yang sedang buat, dan azam tak mau buat, meninggalkan, dan menyesal atas apa yang dibuat. 3 tu. Itu taubat. Jadi setengah ulama kata dalam hadis ni, Nabi kata hendaklah selepas daripada kamu buat kejahatan, hendaklah kamu ada hasanah. Apa maksud hasanah? Hasanah maksudnya adalah taubat. Setengah ulama kata bukan. Setengah ulama kata apabila kamu buat jahat, buatlah yang apa-apa yang baik untuk cover balik. Maksud taubat yang dikehendaki ialah taubat nasuha. Iaitu ini adalah jumhur ulama kata. Taubat pula, taubat ni bukan taubat bukan nasuha. Dia ada taubat nasuha, taubat bukan nasuha. Taubat nasuha ni, taubat bukan nasuha ni macam taubat main-main lah, macam bukan taubat main-main, macam aku bertaubat lah ya Allah, aku bertaubat, tapi hati tak menyesal, tak cukup syarat. Tak cukup syarat, tak jadi nasuha. Nasuha tu maknanya, nasuha maknanya betul-betul, maknanya sungguh-sungguh maknanya. Itu nasuha. Kalau menangis, tapi tak perlulah menangis depan orang menangis seorang-seorang lah kan. Masa sendirian jangan depan-depan duduk menangis je kan. Kalau termenangis tu tak apa. Tapi ni kalau sengaja nak minta taubat pergi tunggu ramai orang, dalam majlis hari ni kita pun nak bertaubat sikit ni, tak perlulah. Itu nanti takut ada pula sifat-sifat riak kan. Campur-campur. Seterusnya, hanya dosa-dosa kecil sahaja yang dihapuskan oleh amalan yang baik. Tu. Bukannya dosa besar. Dosa ada 2 jenis. Satu dipanggil kabair, satu dipanggil sagair. Kadang-kadang dalam Quran dipanggil sayyiat. Sayyiat tu dosa kecil. Kalau kabair tu ialah fawahish, tu dosa besar. Jadi dosa ada 2 lah. Satu dosa besar, yang kedua dosa kecil. Yang Nabi kata ni akan memadamkan. Bila kita buat satu benda yang baik, dia akan padamkan. Dia akan padamkan yang jahat, yang sebelum daripada tu. Yang padam ni hanyalah dosa kecil saja. Dosa besar tak padam. Sebab tu kan kita tengok dalam hadis Nabi, Nabi SAW pernah bersabda kan. Nabi kata antara Jumaat hingga Jumaat, Nabi kata antara Ramadan hingga Ramadan, antara sembahyang hingga sembahyang, maknanya di antara subuh dengan zuhur. Macam pagi ni sekarang ni. Kita sekarang ni berada di antara subuh dan zuhur. Jadi kita dah target lah dalam hati kita nak sembahyang zuhur nanti. Dah ada target kan. Nanti zuhur aku nak sembahyang zuhur. Nanti asar aku nak sembahyang asar. Tu kita dah target. Target tu akan menghapuskan dosa. Tu. Jadi kita Jumaat, hari ni Jumaat. Antara Jumaat hingga Jumaat bagi orang sembahyang Jumaat lah. Kita tak boleh sembahyang Jumaat sekarang ni. Jadi antara Jumaat hingga Jumaat, jadi kita dah target lah. Dia ada dah hati dia. Aku nak sembahyang Jumaat nanti. Nak sembahyang Jumaat di sini, nak junjungan ke, nak kira lah kan nak lumapas ke, di mana aku nak target hati. Tu niat tu, dapat pahala tu. Jadi itu tu amalan-amalan yang kita buat tengah-tengah tu, dia akan hapuskan dosa kita. Dosa kita yang kita buat dulu. Tapi dosa apa tu? Dosa kecil, dia kata kan. Dosa besar hanya akan terhapus dengan taubat nasuha dan bukan dengan amalan-amalan biasa. Gitu kan. Dalam hadis sebut kan, kalau kita ambil wuduk, dia akan gugur kan. Gugur dosa-dosa. Dosa-dosa melalui air yang turun. Air wuduk kita, dia akan menurunkan dosa. Gitu kan. Sebab tu setengah ulama kata, itu antara hikmah jangan kita sapu. Kita lap air tu. Air tu dia akan menurunkan. Bila kita lap, dia kurang lah air tu kan. Itu antaralah hikmah kan. Kecuali dalam mazhab Syafi'i makruh kita mengelap panggil mengelap kan tak kita ambil tuala, kita lap lap. Sebab basah ni biarkan dia basah. Sebab apa? Basah tu dia akan semua tu akan menggugurkan pahala. Dia sedang melekat lagi basah tu, dia ada mungkin lagi dosa-dosa kat sini, tak habis lagi. Itu kan. Jadi dia nak ambil habis lagi. Dia tengah korek-korek tu. Tiba-tiba kita lap. Allah kata, kau lap pula dah aku. Aku baru tadi nak ambil dosa makcik ni. Tiba-tiba
kau ambil aku. Itu. Kecuali mazhab Syafi'i kata, kalau musim sejuk, sejuk sangat kan. Kalau itu tak mengapalah. Okey, jadi seterusnya dia kata apa ni? Amalan-amalan yang terhapus dengan apa ni? Amalan-amalan yang menghapuskan dosa tu ialah amalan dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau buat dosa besar, mesti pergi bertaubat. Barulah terhapus. Okey. Seterusnya, dalam hadis seterusnya ni dia sebut ni, 4 hadis tu ni, wa khaliqin nas ni, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ataupun kecil sangat aja saya punya ni. Nak besar sikit. Saya cuba besarkan sikit. Dia besar sikit tak? Besar sikit lah. Okey, Ustaz. Okey. Sebenarnya boleh zoom sendiri saya rasa. Orang di pada komputer sendiri tu boleh zoom rasanya. Okey. Jadi hadis maksud sekarang ni ialah kita akan tengok ni topik ni. Akhlak yang baik adalah sebahagian daripada takwa. Akhlak ni takwa ni kadang-kadang biasanya kita fikir amalan. Satu amalan yang biasalah amalan khusus, sembahyang sunat ke, sedekah ke. Kadang-kadang ada orang fikir itulah takwa. Tapi sebenarnya takwa ni termasuk akhlak yang baik. Sebab tu Nabi kata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaklah kamu bergaul, berkawan bersama-sama dengan orang ramai dengan akhlak yang baik. Antara tanda sempurnanya iman seseorang itu ialah tidak ada padanya sifat-sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni sifat yang buruk maknanya. Mazmumah, itu. Mazmumah artinya yang buruk artinya. Kalau tulis, saya nak tulis tapi tak tahulah jadi tak jadi tulis. Kadang-kadang tak jadi tulisan saya ni. Mazmumah. Tu keluar dah. Tu keluar. Itu. Mazmumah. Itu. Mazmumah tu maknanya buruk, maknanya yang dicela. Lawan dia ialah mahmudah. Gitu. Mahmudah. Mahmudah tu maknanya perkara-perkara yang dipuji, sifat-sifat yang dipuji. Mazmumah, sifat-sifat yang dicela. Okey, jadi antara tanda sempurnanya iman seseorang itu ialah tidak ada padanya sifat mazmumah. Jadi tidak ada sifat mazmumah, ada sifat mahmudah. Sebagai contohlah kita tu. Mudah saja. Kalau kita berjumpa dengan orang, kan Nabi kata simple kan, akhlak yang baik, iaitu senyum, dia kata. Antalqa akhaka biwajhin taliq. Nabi kata, kamu berjumpa dengan sahabat kamu dengan muka yang ceria. Tolik ni maknanya kan kita tengok tolik kan, perkataan tolik. Kalau kita tengok perkataan tu Nabi gunakan tolikun. Tolikun gitu. Tolikun ni sama dengan tolak tau. Tolak ni tolak lah. Tolak bukan tolak orang. Tolak orang. Tolak kalau orang suami isteri dia tolak isteri dia, itu tolak. Jadi tolak ni erti apa sebenarnya? Tolak arti maknanya berpisah maknanya. Gitu. Berpisah apa? Berpisah ni tak berkawan lah. Tak bersama lagi. Tolaqah gitu. Jadi kita bila dalam bahasa Arab ni dia kata wajhin tolik, muka yang tolik, muka yang lepas maknanya. Muka yang tak ada apa-apa, tak ada rasa apa-apa, tak ada. Muka ceria lah kan. Tu dah sifat yang baik tu. Dia kata kan. Tu tanda kan sifat mahmudah tu. Kalau mazmumah ni menyebabkan orang tengok tu, orang pun jadi tension. Tengok muka dia pun dah menakutkan, nak marah orang. Apa ada masalah dia ni. Kita ni kalau ada masalah pun buat macam ceria jugalah, macam tak ada masalah. Tapi lepas orang dah balik semula, kalau nanti kan, kalau ajar Khadijah nanti kan, orang pergi rumah dia ceria semua, padahal dia ada masalah tu. Contohnya. Tapi bila kita dah balik semula, dia pun start masam muka balik lah. Seorang-seorang diri dia ikutlah. Duduk dalam depan cermin tu, masam lah muka tu. Tengoklah cantik ataupun tak cantik kalau masam muka kan. Jadi kalau nak marah tu jangan marah, jangan tunjukkan pada orang. Tu sifat yang baik tu, mudah, paling mudah tu. Antara lagi Nabi kata beri salam. Yang baik lagi banyak lah kan, yang baik tu kan. As-sidqu al-amanah ke,
menjaga apa ni, jiran-jiran ke kan, tidak menyakitkan jiran. Tu semua tu yang kita dah belajar dulu. Okey, padam ni. Padam tulisan. Alhamdulillah, boleh padam lah. Seterusnya ialah kita tengok sekarang cara memperelokkan akidah, memperelokkan akhlak. Ni cara memperelokkan akhlak, mengambil kuduah daripada Nabi. Macam mana kita kata kalau kita nak saya nak elokkan akhlak saya, macam mana? Akhlak yang baik ni bukan pada orang-orang yang kita nampak lah kan. Orang yang kita nampak, orang yang masih hidup ni, kadang-kadang mana setengah ulama kata kan, iza antum muqtadiyan, iza anta muqtadiyan, bila kamu ni nak ambil contoh, jangan ambil daripada orang yang hidup. Fa innal hayy lam tu'man khawatimuh, sebab orang yang masih hidup ni kamu tak pasti lagi akhir dia macam mana. Jadi kalau nak ambil orang yang dah mati. Tu maknanya bukanlah kita kata tak boleh langsung ambil orang yang hidup kan, tapi maksudnya ialah yang betul-betul yang tinggi sekali kuduah kita ialah Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling tinggi kan, sebab maksum, dia maksum, Allah Ta'ala jaga dia tak ada dosa, semua yang dia buat tu adalah betul kan. Dan Allah Ta'ala pun menyuruh kita kan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, dalam Quran kata, kalau kamu nak ikut Allah, hendaklah kamu ikut apa yang aku cakap. In kuntum kamu cinta pada Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kamu sayang pada Allah, kamu ikut aku, Nabi kata. Jadi sekarang ni sifat pada Nabi lah. Macam mana kita nak tahu Nabi dah tak ada 1400 tahun Nabi dah wafat. Macam mana kita nak tahu? Mudah saja. Caranya adalah dengan membaca hadis, mempelajari hadis. Itu. Jadi kuduah dari Nabi kuduah dari Nabi ni banyak. Kuduah ni banyak Kalau kita tulis lah, kita kata kuduah ni yang pertama sekali, yang paling penting apa? Akidah lah kan akidah Nabi gitu. Akidah daripada kuduah tu apa Ustaz? Kuduah tu makna ikutan, maknanya. Ikutan. Contoh. Ni kuduah ni. Terima kasih Hajah. Kalau tak faham tanya sedap je saya ni cakap macam orang semua faham. Tak apa, kalau tak faham tanya je. Nanti jangan takut-takut pula. Ada orang takut. Allah nanti yang tu pun tanya. Tak apalah, biarkan manusia berkata. Yang penting aku tahu. Kan? Terima kasih Hajah. Berani bertanya. Jadi kuduah tu maknanya ikutan. Jadi kita nak ikut Nabi. Jangan ikut orang lain. Selepas daripada itu, bolehlah ikut orang lain. Tapi bukan tak boleh langsung ikut ulama, ikut apa yang betul kan. Tapi mestilah apa yang dia tu betul dengan hadis. Betul. Dia adalah menunjukkan dia beramal dengan Islam, kita ikut dia. No problem. Okey, itu yang pertama. Sepatutnya Nabi tu huruf besar sikit tapi nak macam mana? Font dia ni tak betul sikit ni, font dia. Nabi tu. Saya besarkan situ. Besar saya tu. Nombor satu akidah. Yang kedua ibadah. Kita kata contoh kan, kalau kita nak ikut Nabi, ikut dari segi akidah ahli sunnah wal jamaah lah. Kemudian ibadah, apa yang Nabi buat, itu ikut mazhab tu, itu ikut Nabi itu sebenarnya. Bila kita kata kita ikut mazhab Syafi'i, itu ikut Nabi itu sebenarnya tu. Walaupun kita kata kenapa tak kata mazhab Nabi, kenapa kita beritahu mazhab Syafi'i? Imam Syafi'i ulama yang tolong memberitahu kepada kita, dia bantu kita. Sebab kita tak faham baca hadis, kita tak faham baca sendiri cara amalan-amalan cara amalan bagaimana yang betul, bagaimana yang patut buat. Imam Syafi'i datang, dia pun ceritakan macam ni cara dia, yang maksud dia ni macam ni, maksud kita ikut mazhab Syafi'i. Gitu. Kemudian yang ketiganya akhlak. Itulah. Jadi yang kita kata biasanya kuduah dari Nabi akhlak, bukan akhlak saja semua sekali. Dia cover semua tiga-tiga ni. Dari segi akidah ikut Nabi, ibadah ikut Nabi, akhlak pun ikut Nabi. Jadi bagaimana? Semua tu nak tahu, semua tu kena mempelajari hadis. Kalau kita tak boleh belajar hadis direct, kita ikutlah apa yang ulama-ulama telah putuskan. Ada soalan? Ustaz, tadi Ustaz cakap akhlak, ibadah, Ya. ibadah, cara ibadah Nabi, Ya. akhlak
Yang ketiga apa Ustaz? Akhlak Nabi. Akhlak. Ibadah dan Akidah, ibadah dan juga akhlak Nabi. Akidah. Mm-mm. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Orang lain? Hajah ni tak ada nak tanya? Ustaz. Ya, ya. Jadinya kuduah sama sunnah Nabi itu apa perbezaannya? Kuduah sama Sunnah Nabi. Okey. Soalan. Kuduah dengan sunnah tu apa beza? Sunnah ni apa-apa saja yang datang daripada Nabi. Kuduah tu kita ikut yang datang daripada Nabi tu. Sebenarnya benda sama je. Perkataan je. Kalau kita kata kita ikut apa yang Nabi buat, kita ikut sunnah. Kita mengambil apa yang Nabi tu. Itu nama dia kuduah, mengambil kuduah daripada Nabi. Sama je lah. Kita nak kata cuma cara penggunaan perkataan dia berbeza sikit. Ya, Ajah apa dia? Ustaz cakap kuduahnya contoh ya. Makna kuduah tu contoh. Dia sebut dalam bahasa kuduah, disebut kalau saya tulis lah kuduah gitu, ataupun uswah. Dia samalah. Uswah ataupun kuduah. Dalam Quran kata uswah. Dalam dalam grup ketanian ni ada masuk ada Rafi'ah, kakaknya Haji Hamdi. Ramai ni tak? Betul lah. Itulah. Ada Rafi'ah, ada Papa Kakak. Itulah. Senyap semua orang lain ni. Saya macam mana nak tengok nama semua ni. Ramai. Ada, kalau saya baca sini ada Hajar Sairah, Hajar Rohani, Hajar Rafi'ah, Norismawati. Norismawati tu Hajar Khadijah lah kot. Ada. Saya pakai ada handphone Ustaz. Anak punya Ya, itu kakak saya. Kemudian ada Hajar Misnah, Hajar Niksum. Ramai. Tapi semua senyap-senyap semua. Hajar Misnah ni ada 2. Tak cukup 1. Okay. Mas Diana, Izan, Hajar Ina, Hamni, Hajar Halifah, Hajar Haironi. Semua ramai. Saya pun ada 2 juga. Okey. Kita teruskan Ustaz. Boleh teruskan? Tak ada dah soalan Alhamdulillah. Jadi saya padam lah ni Ini padam. Kalau ada nak tanya apa-apa ni cakap je Okey. Yang terakhir tu mempelajari sirah. Tu yang 2 lah maknanya. Kita nak tahu ni dia tu mengambil kuduah daripada Nabi, cara memperelokkan iaitu mempelajari sirah. Sirah ni lebih general sikit daripada kalau kita sebut sunnah. Sunnah ni ialah apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, Nabi berkata. Itu kita panggil dia sunnah. Tapi ada satu lagi sirah. Sirah ni perjalanan hidup. Perjalanan hidup ni dia ada aturan lah. Biasanya ada kronologi kan. Nabi buat apa, kemudian Nabi buat apa, kemudian Nabi buat apa gitu kan. Cara adab. Kemudian tu bila kita belajar sirah, kita akan dapat tahu cara adab dengan Allah. Macam mana Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana adab dengan sesama manusia. Nabi bergaul dengan manusia. Macam mana Nabi dengan keluarganya. Macam mana Nabi dengan sahabatnya. Semua tu kita akan dapat tahulah dengan kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kalau ada peluang nanti bolehlah belajar sirah pula nanti. Adalah buku-buku sirah tu yang okey, seterusnya kita masuklah habis ni. Pelajaran yang terdapat dalam habis dah insya-Allah. Ni habis ni boleh baca kot Hajar tak? Siapa-siapa baca kan? Kita minta baca kan? Pelajaran yang terdapat dalam hadis ni. Izan baca. Izan disut. Ustaz naik pangkat lah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang terdapat dalam hadis. 1. Takwa kepada Allah merupakan kewajipan setiap Muslim dan ia merupakan asas diterimanya amal soleh. 2. Bersegeralah melakukan ketaatan serta-merta setelah sesuatu keburukan yang silap dilakukan, kerana kebaikan akan menghapus keburukan tersebut. Sungguh-sungguhlah menghias diri dengan akhlak mulia. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kejayaan, kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan di akhirat.
Hal tersebut dapat menghilangkan kesan negatif pergaulan. Habis dah, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah, terima kasih. Ada soalan nak tanya? Sebelum kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Nombor 4 itu, Ustaz, Ya. menjaga pergaulan Ya. yang baik merupakan kejayaan. Ya, ya. Hal tersebut dapat menghilangkan kesan negatif pergaulan. Ya. Ha. Maknanya, Ustaz? Nak explain sikit ke? Sikit lah. Okey. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kejayaan. Ni dia nak sebutkan, ada dalam hadis lain yang berkaitan dengan benda ni. Pergaulan ni artinya kita dengan manusia lah, bukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dengan manusia, kita mesti dia kena pergaulan tu baik. Maksudnya ialah orang semua dapat rasai kebaikan kita tu. Kita dengan jiran ke, kita dengan family ke, kita dengan kawan kerabat ke, kita dengan kawan sepejabat ke, semua tu itu dia kata kena baik, hubungan tu baik. Sebab kejayaan berada di situ. Di mana sebenarnya poin ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, izhab ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Nabi kata, kalau kamu ni nak supaya orang ni sayang kepada kamu, kunci kejayaan dia ialah kamu jangan ada perasaan nak sesuatu yang ada pada orang. Harta orang kita jangan rasa menunjuk kita nak. Itu dalam hadis lain sebut. Jadi termasuk situ ulama kata ialah apa-apa saja. Kalau kita nak kita ni baik pada orang ramai, pada pandangan orang ramai, pada pergaulan, maka kita hendaklah kena jaga perkara-perkara yang diajar oleh Nabi lah. Ada banyak lagi kan dalam tu. Jadi kebahagiaan dan ketenangan dunia dan akhirat. Jadi itulah dia kata pergaulan tu dia akan dia akan boleh menjadikan orang tu sayang pada kita, nombor satu, dan juga kita ni dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah maknanya. Sebab itulah dia ambil daripada hadis ni, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Itu. Hendaklah kamu bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hal tersebut dapat menghilangkan kesan negatif pergaulan. Sebab kalau kita buat tak baik, maka akan ada nanti kan efek-efek yang tak bagus, menyebabkan kita kadang-kadang dengan Allah pun kita jadi tak bagus. Kita nak marah lah, nak marahkan kepada orang benci pada kita kerana akhlak kita, kerana kita yang tak elok kan. Tiba-tiba jadi bila orang benci pada kita pula kan, kenapalah orang benci pada aku. Jadi kita dengan Allah jadi tak betul kan. Betul kan? Kalau rasa tak elok, hati serabut, kalau nak sembahyang pun jadi dah serabut, tak boleh khusyuk kan. Contohnya, wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Sama. Jadi kalau tak ada, kita itulah Hajah Hadis 19. Hadis 19 insya-Allah. Hajah dah tukar ke ni? Dah pergi kepada An-Nafi pula dah. Ya ke? Itu An-Nafi kita punya Host. yang host ya. Oh, Hajah punya lain. Tapi sama tu orang-orang kita. Okey. Jadi insya-Allah kita masuk kepada hadis yang ke-19 sekarang ni masya-Allah. Dah habis separuh lah kita ni. Habis 20 separuh hadis, separuh buku. Khatam ni boleh khatam ni kena buat ni pula lah tahlil, bukan tahlil apa. Okey. Hadis ni panjang sikit ni. Hadis diriwayatkan oleh Abil Abbas Abdullah ibnu Abbas. Nama dia Abil Abbas. Gelaran dia ataupun kunyah dia kita kata kan, daripada Abil Abbas, ayah kepada Abbas. Nama dia Abdullah, ayah dia pula tu Abbas. Gitu. Jadi maknanya kalau ikutlah gini, iaitu anak dia tu bernama Abbas. Gitu. Hadis ni diriwayatkan oleh seorang yang bernama Abdullah, anak dia bernama Abbas, dan ayah dia pun bernama Abbas. Dia tu tengah-tengah. Gitu. Jadi orang panggil dia masyhur, sahabat ni ialah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Dia ni lebih kurang ceritanya ialah dia ni anak sepupu Nabi lah. Sebab Abbas tu adalah bapa saudara Nabi yang paling muda. Abbas ni bukan Abdullah bin Abbas.
Dia ni semasa Islam tu, dia masih budak lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat masa dia lahir tu, Nabi baca doa lah untuk dia kan. Nabi doa untuk dia supaya dia ni menjadi orang yang banyak ilmu, terutamanya tentang Quran. Jadi dia ni masyhur seorang sahabat yang mentafsirkan Quran. Bila kita dengar ini menurut tafsiran Ibnu Abbas gitu. Jadi dialah Ibnu Abbas. Dia ni sahabat yang lagi apa cerita lagi dia ni. Ialah dia meninggal di Taif. Jadi kalau siapa-siapa yang pergi ke Taif, lah akan jumpalah kubur dia tu ada di Taif ni. Taif ni penting bagi kita ni di Brunei. Kerana Sultan Syarif Ali yang datang ni ialah datangnya daripada Taif, yang bawa Islam ni. Oh, dari Taif. Ya, Taif. Hajah pernah pergi Taif, Hajah? Pernah tahun lepas. Oh, pernah. Masya Allah, bagusnya. Ya, boleh tengok Taif. Taif ni tinggi atas bukit kan. Subur. Ya, Sejuk. Betul. Dia macam Genting Highland, macam Kuala Lumpur. Tapi Genting Highland tempat benda lain. Ni Taif ni masyhurnya ialah Nabi pernah pergi berdakwah ke Taif ni. Masa sekali Nabi kita tak pernah keluar daripada Mekah. Nabi tak pernah keluar daripada Mekah selama 13 tahun. Dakwah cerita pasal dakwah ni bukan cerita pasal berdagang tu, bukan. Itu cerita pergi berjual beli, bawa tu ikut bapa saudaranya pergi perang tu lain. Tapi pergi berdakwah, Nabi tak pernah berdakwah kecuali ke Taif saja. Bila habis 13 tahun barulah Nabi pergi hijrah ke Madinah. Jadi semasa di Mekah ni 13 tahun tu Nabi berada di Mekah sahaja, tak keluar-keluar daripada Mekah tu. Itu. Kecuali sekali tahun yang ke-10. Tahun yang ke-10 sebab dia pergi ke Taif. Sebab itulah istimewanya Taif ni. Tu istimewa dia lah. Jadi dia ni meninggal di Taif sebab dia duduk mengajar di situ dan sebagainya lah. Okey. Habis cerita Taif ni. Jadi satu lagi apa lagi cerita pasal Taif ni? Taif ni ada satu kabilah. Dulu kalau di Mekah, kabilah yang besar, kabilah Quraisy. Kalau di Taif ada satu kabilah nama dia Saqif dulu. Saqif. Dia ni Saqifun. Kalau saya tulis ni, tak tahulah keluar tak keluar ni, saya tulis ni. Saqifun. Keluar. Gitu. Saqifun. Gitu. Kalau orang daripada Bani Saqif nama dia As-Saqafi. As-Saqafi tu makna Bani Saqif tu. Lawan dia Quraisy lah ni. Quraisy. Ni Quraisy ni di Mekah. Ustaz, Saqifan tu bezanya tak tahu tak. Apa dia? Beza dia apa? Ejaan yang kita tadi sa. Sa. Titik 3. Gitu. Titik 3. Saqif gitu. Kaf ya sa. Betul. Bani Saqif. Jadi Bani Saqif ni dia ni kuat. Kuat berperang, dia ada bahala-bahala dia jugalah, samalah macam dulu kan. Jadi Nabi dalam hidup dia kalau ikutnya tak pernah kalah peperangan ni. Nabi kalau berperang dengan siapa-siapa tak pernah kalah lah. Kecuali orang kata di Uhud tu macam kalah. Uhud. Tapi Uhud tu bukan kalah. Uhud tu macam kalah, seolah-olahnya kalah. Sebab tak ada menang, tak ada kalah masa tu. Seri lah, orang main bola seri masa perang Uhud tu. Tapi yang lain-lain, Nabi ni menang perang. Perang Badar menang, perang Khandaq menang, perang Khaybar menang, perang mana menang. Kecuali satu je kalah. Masa perang dengan Taif. Tu. Dipanggil peperangan Hunain, dia panggil Hunain. Dalam Quran ada sebut. Itu dalam Quran lah, carilah insya-Allah. Wa yauma Hunain iz a'jabakum Hunain. Manalah pula ni saya highlight draw Hunain. Bila tulis Rumi tu dia cantik pula lah. Bila tulis Arab dia jadi tak cantik. Saya rasa komputer ni dia tak suka tulisan Arab. Mungkin sebab itulah aku ni.
Okey. Jadi peperangan Hunain. Dalam peperangan Hunain ni Nabi melawan dengan orang Sakif tadi. Tiba-tiba kalah. Kalah Nabi lawan dengan Sakif tu. Itu maknanya orang Sakif ni hebatlah dia. Dia kuat perang. Tak apalah cerita dia. Perang Hunain ni. Dalam peperangan Hunain dia. Dalam Quran ada sebut. Semasa Hunain, kamu ni kalah. Gitulah. Wa yauma Hunain iz ajabatkum kasratukum. Kamu ni rasa kamu ni ramai sangat. Lalu Allah Ta'ala pun nilah kan. Hukum kamu ni lah. Panjanglah ayat dia tu. Cari dalam Quran insyaAllah. Okey, jadi saya seterusnya padam ni. Itu cerita pasal Ibnu Abbas lah nak ceritanya. Jadi Ibnu Abbas ni radhiyallahu anhuma dia ni. Dia ni dapat kita kata kita ambil warna merah lah pula radhiyallahu anhuma ini. Anhuma tu artinya dia dan juga ayahnya. Abdullah dan juga ayahnya. Ayahnya ialah Abbas lah, sahabat Nabi juga. Sayyidina Abbas. Jangan confuse tu. Ibnu Abbas anak dia. Abbas tu dia ayah dia. Itu. Hadis ni riwayat dia Ibnu Abbas, bukannya Abbas. Itu. Abdullah tu, ya betul. Jadi kita kadang confuse dengan kita. Ramai sangat kan. Lebih kurang Abbas. Abdullah ni macam tak popular. Tak, nama dia Abdullah betul. Dia yang masyhur. Abbas kurang masyhur. Dia kata sini, hadis ini, kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali aku ni berada di belakang Nabi. Di belakang ni, khalfa ni. Khalfa ni maknanya sini, saya sebut tadi kan cerita dia ni kecil. Masa dia Islam tu dia masih kecil. Masa hijrah Nabi tu dia kecil lagi. Budak lagi. Maknanya budak tak sampai 10 tahun gitu budaknya. Jadi dia ni suka ikut Nabi. Sekali tu dia naik naik keldai bersama dengan Nabi, dia katakan. Naik keldai naik donkey. Dia duduk belakang Nabi. Itu dia kata dalam hadis ni, aku berada di belakang Nabi. Maknanya kalau kita naik motosikal hajah tu, yang tak tahulah motosikal hajah tu boleh naik 2 orang ke seorang je? Tu duduk belakang seorang. Jadi hajah duduk depan, anak dia duduk belakang. Gitu. Jadi anak dia tu kecil lagi. Jadi Nabi duduk depan, Ibnu Abbas duduk di belakang tu. Jadi dia kata Nabi SAW berkata Yauman pada satu hari. Dia kata aku berada di belakang Nabi pada satu hari. Faqala ya gulam. Nabi kata ya gulam, hai budak. Nabi kata. Jadi dalam hadis ni ceritanya maknanya semasa naik atas motosikal pun, kalau kita katalah kan masa naik atas donkey pun Nabi sempat lagi mengajar budak ni. Jadi bukan makna tunggu dalam kelas lah kita ni nak belajar kalau ada kelas belajar. Kalau di tengah katakan sambil pergi jalan-jalan, kita jalan-jalan kat Pasar Gadung kata kan. Tiba-tiba kita nak cerita pasal Islam ke, bukanlah nak ceramah tapi makna ceritalah. Ni gini. Kita ni bukan kelas ni. Nantilah balik kelas kita baru kita cerita. Tak, maksudnya ialah di mana-mana pun kita kena cerita pasal tentang Islam ni. Sebab masa kita ni tak sempat kan. Kalau nak tunggu masuk kelas barulah nak belajar. Maksudnya sikit sajalah masa belajar kita tu bila nak belajar Islam. Sahabat Nabi dengan Nabi ni dia belajar anytime, anywhere. Gitu. Kan? Ada masa je mereka akan jumpa, mereka tanya. Yes, tanya. Gitu kan. Jadi insya-Allah kan boleh tanya je. Nak tanya kita ni, kalau nak tanya saya, katakanlah tanya je. Jangan tunggu apa? Tunggu kelas hari Jumaat je. Kalau kata nak mesej je lah, tak apa. Saya tak kisah pun. Ramai orang hantar mesej kat saya ni tiap hari kan. Berapa puluh mesej kat saya. Macam-macam tanya soalan. Orang ni tanya soalan. Penat juga saya nak menulis jawab. Kadang saya tu jawab dengan telefon, cakap je lah. Cakap mudah, cepat sikit. Voice note cepat sikit lah. Kalau tak sempat nak jawab yang ramai. Nak kena pin. Penuh orang dah kena pin. Nak kena jawab tak terjawab. Jadi Macam boleh. saya kan, kalau saya post kan
Ya. Kita belajar Qaulun Salim, kita belajar tasawuf, Hmm. kita belajar hadis 40. Sampai kawan saya di Pontianak telefon saya tadi pagi, dia tanya sesuatu kepada saya. Saya cakap saya belum sampai ke tahap sana, tapi pagi ni kita dah kira belajar hadis 40. Mungkin saya kesian dia mau tahu kan lebih lanjut. Saya cakap ustaz kami mahir menjawab, memang berilmu, jadi mungkin dia ikut link kita sebentar nanti untuk dia bertanya sesuatu. Saya harap kawan-kawan tidak keberatan. Silakan. Kan ustaz? Boleh insya-Allah. Inilah Hajah, bila kita buat kita buat kelas online ni, ramai yang sebenarnya kan yang tak boleh hadir biasa-biasa boleh hadir kan. Betul. Maknanya ada di rumah pasang je, kemudian dia nak goreng ikan ke sambil-sambil dia dengar je kan. Tak Betul. Ataupun tak kesempatan sakit, orang sakit baring atas katil pun boleh buka telefon, boleh dengar kan. Alhamdulillah. Okey. Kemudian insya-Allah kita terus Ya. Seterusnya dia kata aku telah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni khalfan Nabi yauman, pada satu hari Nabi berkata ya gulam. Jadi perkataan ya gulam ni menunjukkan Ibn Abbas tu masih kecil pada masa itu. Sebab orang tak akan panggil ya gulam kecuali kalau budak tu masih kecil. Gulam ni hey budak, itulah maksud terjemahnya. Hai adik, itu lai lah sekarang kan. Lai, dengar dia dulu lai. Aku nak cakap ni. Inni u'allimuka kalimatin. Aku nak mengajar kamu beberapa perkara ni. Nabi kata pada dia. Apa dia Nabi kata? Start daripada sini, Nabi pun ajarlah dia. Ihfazillah yahfazka. Nabi kata, jagalah kamu Allah, Allah akan jaga kamu. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah pula dah. Macam mana jaga Allah? Lepas ni kita akan tengok maksud jaga Allah tu. Bukanlah jaga Allah ni kita jaga salah. Jaga Allah macam kita jaga apa? Anak kucing. Bukan. Jaga Allah ni apa jaga dia? Nanti kita akan tengok. Yang kedua, ihfazillaha. Dia ada ha tu. Dia baris atas ni Allah ha macam ni kan. Allah ha ni. Bila Allah baris atas tu, dia ada maknanya baru menjaga Allah. Gitu. Hendaklah kamu jaga Allah. Tajidhu tujahak. Dia kata kamu akan dapatinya. Nya ni. Itu. Hu tu. Kamu akan dapatinya. Nya tu Allah tu maksud dia. Kamu akan dapati Allah itu tujahaka di hadapan kamu. Pula. Kalau kamu jaga Allah, yang pertama Allah jaga kamu satu. Yang kedua, kalau kamu jaga Allah, Allah akan berada di hadapan kamu. Allah ni bukan bertempat. Sebab itulah kalau kita kata berhadapan, depan aku ni Allah ni, jaga. Siapa yang berani? Ikut maksudnya macam itulah. Tapi maksud sebenarnya dengan detail kita akan tengok dalam bawah nanti. Kemudian iza sa'alta fas'alillah. Tu yang ketiga. Tiga. Iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu minta sesuatu, mintalah pada Allah. Wa izasta'anta, bila kamu minta tolong. Yang tadi minta, sekarang ni minta tolong. Ista'anta ni minta tolong maksud dia. Kalau sa'alta ni minta tak mesti minta tolong. Kadang-kadang tanya soalan. Kadang-kadang apalah minta apa-apa kan tak? Tak mesti minta tolong. Kadang-kadang minta apa-apa. Jadi wa izasta'anta yang keempat ni, hendaklah kamu fasta'in billah, hendaklah kamu minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa'lam. Habis sini. Jadi ada 4 perkara ni yang Nabi ajar. Yang Nabi minta kita ni lakukan 4 perkara. Kemudian Nabi cerita pula satu prinsip dalam hidup kita ni, pegangan dalam hidup kita ni. Apa yang harusnya kita ada dalam mindset kita, dalam otak kita, dalam akidah kita, iaitu wa'lam, ketahuilah wahai lai, iz annal ummata, kalaulah umat ni maknanya semua orang manusia, umat ni semua manusia, satu ni lah, tak kira manusia mana, lawijtama'at, kalaulah mereka itu berkumpul,
bersependapat, bersetuju semua sekali. Unanimous kata unanimous agreement ni. Semua bersetuju. Ala an yanfa'uka. Yanfa'uka ni artinya ialah memberi faedah kepada kamu. Buat satu perkara yang mana dia akan memberi faedah kepada kamu. Apa-apa yang baiklah untuk kamu. Bisyai'in, dengan sesuatu. Lam yanfa'uka. Nabi kata, dia tak akan dapat memberi buat apa-apa kepada kamu. Maknanya dia tak akan dapat beri satu benda yang baik kepada kamu. Kalau semua orang, bukan seorang. Kalau seorang nak beri satu benda yang baik pada kamu, itu tak ada apalah kan. Nabi kata, kalau semua orang satu dunia ni nak beri satu benda kepada kamu, mereka tak akan dapat beri. Qad illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Melainkan perkara tu Allah dah memang tetap untuk kamu. Allah memang nak beri pada kamu. Artinya apa di sini? Artinya ialah manusia ni lemah gitu. Manusia ni, kalaulah mereka semua sekali nak buat satu benda yang baik pada kita, nak beri satu benda yang baik, nak beri hadiah ke, nak beri tanah katakan 1,000,000 ekar kepada kita, entah apa benda, ataupun nak memberilah 1 bilion kepada kita duit kata. Mereka tak akan dapat beri kepada kamu, melainkan apa yang Allah Ta'ala dah tetap untuk kamu. Kalau Allah Ta'ala tetap dah untuk kamu, nak beri kamu ni sihat, orang lain nak beri sihat, tak mungkin. Gitu. Orang berilah vaksin 50 juta kali pun kepada kita kan tapi kalau Allah Ta'ala tetapkan nak kita ni kena COVID juga. Gitu. Maksudnya kan kalau sekarang ni. Jadi Allah Ta'ala tu lebih ni lah kan berkuasa di atas segala. Itu nak ceritanya tentang kuasa Allah. Orang lain tak boleh lawan. Tak boleh mampu nak lawan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wa ini jatama'u, kalau mereka tu berhimpun, ala an yadurruka. Yadurruka artinya ialah memberi mudarat, maknanya memudaratkan kamu, bisyai'in, dengan sesuatu benda, satu perkara, lam yadurruka, mereka tak akan dapat memberi mudarat, illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika, melainkan dengan satu benda yang telah ditetapkan untuk kamu, iaitu benda yang Allah Ta'ala dah tetap buruk terjadi kepada kamu, dia akan jadi pada kamu. Walaupun orang semua nak ubah, orang semua tak setuju, orang semua apa pun, no way, tak mungkin. Jadi Allah SWT kata, Nabi SAW kata sini, ni dia konsep dia ialah rufi'atil aklam, rufi'at, diangkat, al-aklam, pena apa tu? Iaitu yang menuliskan, itu Lauh Mahfuz wa jaffatis suhuf, dan jaffa tu makna kering, makna as-suhuf tu kelayan, tempat tulis tu. Jadi maknanya semua benda yang telah ditulis telah kering, jadi tak boleh lagi berubah. Itulah dia. Jadi tu kesimpulan daripada apa? Ni kesimpulan daripada yang ni banyak ni sini. Gitu. Kesimpulan dia di sini. Jadi kita tulis di sini. Warna hijau. Ni dia. Kesimpulan berada di situ. Okey. Habis hadis tu. Hadis itu diriwayatkan oleh bawah ni, oleh At-Tirmizi. Damik sikit tu, tapi ada buku masing-masing kot Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, dia kata hadis hasanun sahih, wa fi riwayatin ghairu Tirmizi ihfazillah, adalah berbeza sikit riwayat tu, tapi kita tak bacalah insya-Allah kan. Okey, setakat tu kita berhenti baca hadis ni. Sebelum kita berpindah kepada seterusnya, ni terjemahan sudah terjemahan ni. Sebelum kita masuk kepada perbincangan hadis, kita bukalah sekejap kalau ada persoalan. Selamat datang kepada yang datang, ada baru masuk. Ya. Ustaz, saya punya kawan dari Pontianak yang dah masuk tu Ustaz. Masya Allah, jauh Ya, namanya Indra Sakti. Ya. Tak dengar suara dia. Mungkin tak buka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Kak Dija. Salam kenal. Salam satu rumpun. Ustaz, dia tadi pagi-pagi telefon saya
family good friend. Jadi dia nampak saya selalu post tentang tasawuf, Kawun Salim, hadis 40. Jadi dia tanya ke saya cakap saya kurang, memang tidak boleh jawab. Jadi Indra boleh ajukan soalan ke Ustaz Dr. Kamarussalam. Silakan Indra. Siap. Makasih kakak atas infonya. Assalamualaikum Ustaz Dr. Kamaruzzaman. Waalaikumsalam. Oke, siap. Maaf kalau ada salah-salah kata. Jadi di sini saya alhamdulillah kenal sama kakak Dija dan bisa memberikan saya info tentang sesuatu ilmu yang bisa menjadi berkah buat kita semua. Nah, pertanyaan saya seperti ini, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Jadi Tentang Nur Muhammad. Waktu perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah bersama Jibril, jadi di setakat di Sidratul Muntaha, Jibril berhenti untuk mengantar Rasulullah ke sampai arsy-Nya Allah. Bercakaplah Jibril dengan Rasulullah. Jibril bilang, ya Rasulullah, aku cukup sampai di sini. Aku ndak mampu untuk mencapai ke arsy-Nya Allah, sebab beda cahayanya. Cahaya Allah dengan cahaya aku beda. Takut kalau aku masuk sampai sana aku akan hancur, katanya. Jibril berkata seperti itu. Cuman begitu Rasulullah tidak bertanya lagi kepada Jibril, Rasulullah langsung naik ke atas ke arsy-Nya Allah. Jadi pertanyaan saya, kalau cahaya Jibril dengan cahayanya Allah itu beda, berarti cahaya Rasulullah dengan cahayanya Allah itu sama, sebab dia tidak mengalahkan cahaya satu dan cahaya lainnya. Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Apakah sama cahayanya Allah dengan cahayanya Rasulullah? Terus pertemuannya Rasulullah dengan Allah itu pertemuan seperti apa? Apakah bertatap muka? Apakah cuman bertemu seperti apa? Apakah seperti kayak kita bertemu seperti ini gitu? Terus Allah perintahkan untuk sholat itu perjanjiannya seperti bagaimana gitu, Ustaz? Itu saja. Setakat itu aja dulu, Kak. Kita bagi Ustaz menjawab. Indra tetap di situ ya. Siap, Kak. Makasih, Kak. Banyak sekali soalannya tu. Ini 3 hari ini. Saya ringkaskan jawapan takut nanti takut apa ni sebab perbincangan kita tentang hadis, takut nanti jauh kan. Soalannya agak nilah kan, tidak adalah kaitan dengan hadis ni, cuma sedikit. Jadi kalau apa ni mungkin dijawab di tempat lain ataupun di mesej saja, mungkin boleh juga mungkin. Mungkin saya takut nanti, cuma secara ringkasnya beginilah kita kata tentang cahaya tidak cahaya ni. Kita tak bincang di sini ya, kita saya nak beritahu je. Ada dipanggil Nur Muhammad dan sebagainya. Jadi perkara itu adalah perkara yang banyak ulama tidak bersetuju, mengatakan cahaya-cahaya ni. Sebab ajaran dan sebab lahir daripada sini satu ajaran lain pula. Nama dia ajaran Nur Muhammad. Ajaran Nur Muhammad ni satu ajaran yang dikatakan sesat lah. Ada di Malaysia ada ajaran ni. Bukan Nur Muhammad tu sesat, tapi ajaran tu sesat. Iaitu dia memuliakan Nur Muhammad, mengatakan ini Nur Muhammad, macam-macam lepas tu. Hasilnya daripada sini, daripada apa ni? Daripada peristiwa ini. Jadi sebab itulah ulama-ulama tidak menyarankan, tidak menggalakkan kita banyak membuat penafsiran terhadap apa maksud Nur Muhammad sini. Itulah tu ringkasnya macam tu. Yang keduanya, pertemuan itu bagaimana? Pertemuan itu
adakah betul Allah Ta'ala, Nabi berjumpa dengan Allah ataupun tidak? Di situ pun sebenarnya ada pandangan, banyak pandangan ulama sebenarnya. Kan? Berjumpa atau tidak berjumpa tu. Jadi isu tu berjumpa bagaimana kemudian tu. Dia panggil al-kaifiyah. Subutul liqa, dia kata berjumpa tu yes, berjumpa. Tapi yang ulama kata berjumpa tetapi kaifiyatul liqa dia panggil. Cara berjumpa tu bagaimana? Itu tidak ulama-ulama tidak mahu bincang. Kerana kita tidak tahu, dan bila kita bincang satu perkara yang kita tidak tahu konsepnya, ialah kita telah masuk kepada satu perkara yang bahaya. Satu benda yang sangat-sangat dangerous lah. Dangerous dari segi akidah, dangerous dari kerana perkara itu tidak di-explainkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bertemu. Itulah saja. Yang ketiganya tentang sembahyang tadi. Apa tadi sembahyang? Ya. Apa tadi sembahyang? Perintah solat. Perintah solat tu. Perintah solat. Ya. Apa tadi soalannya? Dalam perintah itu kan berarti kan kalau dapat kayak bos sama anak buahnya, Ustaz. Jadi itu kan ada sign, ada istilahnya percakapan mesra lah. Ya. Aku perintahkan engkau ya Muhammad untuk sembahyang atau sholat dalam suatu hari dari 50 sampai menjadi 5 waktu. Terus? Itu kan negosiasinya, itu kan turun naik itu. Ya, betul. Dari Rasulullah, dari 50 Rasulullah turun berjumpa dengan Musa. Ya, lepas tu turun jadi 5. Jadi 5 dari nego-nego seperti itu. Ya. Jadinya kayak bos sama anak buahnya. Ya. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Soalannya? Ya, soalan saya ini, jadi yang saya kejar ini pertemuannya, Ustaz. Pertemuannya apakah bertemu kayak kita bertatap muka? Ya, okey. Jadi pertemuan tu kita sebutkan tadi, dia panggil dalam akidahnya dipanggil al-kaifiyah tu. Kaifiyah tu bagaimana tu. Bagaimana ni tidak dibincangkan, dan ulama-ulama tidak mahu bincangkan. Mana-mana ulama yang bincangkan tu dia akan bahaya, membawa kepada kebahayaan kepada akidah. Jadi kita hanya yakin saja Allah Ta'ala. Sebagai contoh kita banyak perkara ni kita terima saja. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala mendengar tapi bagaimana mendengar ni? Mendengar dengan telinga? Tak. Mendengar ini? Tidak. Habis itu mendengar macam mana? Allah Ta'ala mendengar, sudahlah. Awak beriman sudahlah kan. Allah Ta'ala jadi banyak perkara. Syurga kata. Syurga ni bagaimana. Bentuk syurga itu apa yang kamu mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terbayang. Contohnya. Habis itu macam mana? Jangan tanya bagaimanalah. Memang itu saja yang diceritakan. Jadi ada perkara-perkara dalam akidah ni kita diajar supaya terima sebagaimana yang diceritakan. Tapi bertanya tentang satu perkara bagaimana, sebagai contohnya, Imam Malik pernah berkata, Imam Malik kata kan, Allah Subhanahu Wa Taala ni memang duduk di atas arasy kata. Sebagaimana kata di dalam hadis, di dalam ayat kan, istawa 'alal arsy. Allah Taala ni bersemayang di atas arasy, terjemahannya. Tapi Imam Malik kata, macam mana cara, bagaimana tu Imam Malik kata, wal kaifiyatu majhul. Bentuknya tu bagaimana tu kita tidak tahu. Was-su'alu anhu bid'ah. Siapa yang bertanya adalah bid'ah. Jadi sekarang ni Indra bertanya satu benda yang bid'ah lah ni. itu baibun saja, baibun. Intinya Ustaz, tidak perlu ditanya bagaimana lah Ustaz. Ya, kalau tidak disebutkan, kalau tidak dijelaskan dalam hadis, dalam ayat Quran, jadi kalau tidak ada, tidak perlu tanyalah maksudnya. Sebab itu termasuk perkara gaib. Perkara gaib ni kita tak tahu. Kalau perkara tak gaib, kita boleh ni lah. Kalau perkara yang kita nak lakukan dalam hidup kita, kita bisa bertanya. Cara nak tayamum, kita kata. Jangan pula cara nak tayamum, nak ambil wuduk,
saya nak tanya lah, Ustaz, boleh tak Ustaz bagaimana tunjukkan, beritahu saya cara nak wuduk? Tak boleh. Bertanya itu bid'ah. Tak boleh pula saya cakap macam tu nanti. Bagaimana orang mahu bertanya? Saya yang gaib lah, Ustaz. Ya, ya. Betul, insya-Allah. Ya. Kita terus ni? Siap, Ustaz. Boleh. Kita masuk Siap. hadis ni sikit. Oh, ada hadis. Siap, siap. 43 aja. Macam mana? Apa, Ustaz? Dah pukul 11.43 dah. Boleh. Sikit lagi lah, Ustaz. Sikit lagi Okey. Siap. Siap tu, kata siap-siap tu. Pokok perbincangan hadis. Jadi dalam hadis ni, saya tandakan tadi. Tapi tanda saya dah hilang. Ni kan. Dia ada 3 part dah lah kita kata ni. 3 part ni. Yang pertama part ni. Ni tak perlu. Ini. Start daripada sini. Yang hijau ni. Ini ada 4 perkara dalam tu. Yang hijau. Yang merah tu ceritakan tentang Nabi nak ceritakan satu keadaan iaitu kalau gini. Kalau yang ke last ni kita letakkanlah katakanlah warna biru kata. Ni warna biru ni inilah perkara yang perlu kita pegang. Yang perlu kita yakin. Itu adalah kesimpulan daripada yang merah. Jadi yang hijau ada 4 perkara. 1, 2, 3, 4. Itu potong. Jadi ada 4 Jadi insya-Allah daripada hadis ni, banyak hadis ni sebenarnya kita nak kena ni. Jadi dia kata sini part yang pertama menjaga Allah. Dalam hadis dia kata menjaga Allah. Kita sebut tadi menjaga Allah ni bagaimana? Bukan menjaga seperti menjaga anak kucing, menjaga anak arnab, menjaga anak patung, menjaga barang. Bukan. Menjaga Allah ni menjaga hak Allah gitu. Allah ni ada hak dia. Hak Allah iaitu tanggungjawab kita. Dia ada hak, ada tanggungjawab ada hukuk, ada wajibat. Itu hak Allah kita mesti berikan. Apa dia hak Allah? Sebagai contoh mudah, hak Allah ni setiap hari 5 kali satu hari kamu mesti solat. Itu hak Allah. Kamu tak solat, kamu tidak melaksanakan hak Allah. Itu. Jadi hak Allah tu tanggungjawab kita lah bertanggungjawab untuk melaksanakan 5 kali satu hari itu. Itu hak Allah. Jadi hak Allah bila kita tunaikan hak Allah, kita buat, itu maknanya ertinya menjaga Allah. Allah akan menjaga kita. Gitu. Jadi dia give and take lah kan. Kalau kita beri, Allah akan beri pada kita. Bagaimana? Menjaga hak Allah ialah ertinya melaksanakan segala suruhan, meninggal segala larangan, menjaga batas dan hak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bawa senarai bawah ni. Jadi senarai bawah ni kita adalah kan. Sebagai contohnya solat, maruah. Ni contoh-contoh saja. Banyak sangat. Perkara-perkara yang kita katakan hak Allah. Yang tanggungjawab kita. Solat, menjaga maruah pun menjaga maruah kita. Menjaga maruah ni macam mana menjaga maruah? Itulah dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Kita tak baca lah ni. Kemudian janji dengan maghfirah dan pahala yang besar. Itu apa dia tu? Iaitu bila kita buat tu bila kita buat perkara-perkara tu, Allah Ta'ala akan nak janji dia akan beri maghfirah pada kita. Dia akan beri pahala pada kita. Tengok kan? Bila kita solat contohnya, Allah Ta'ala akan beri pahala. Itulah kita jaga solat, Allah Ta'ala akan berikan pahalanya kepada kita. Ada tak kita solat Allah Ta'ala tak beri? Hari ni malas beri hari ni. Itu manusia mungkin kan. Manusia mungkin kita dah buat kerja, tiba-tiba dia tak bayar gaji. Kenapa? Sebab sekarang ni pandemik, tak ada duit. Jadi dia kata gaji diturunkan ataupun tak ada gaji bulan ni. Habis tu aku kerja, tu kau punya pasal lah. Sebab aku tak ada duit. Itu mungkin Allah tak mungkin. Allah bila ihfazillah yahfazka. Bila kamu jaga Allah akan jaga kamu. Jaga kamu artinya dia beri hak kamu. Gitulah. Allah menjaga kemaslahatan duniawi kita jika kita menjaga haknya, seperti kesihatan, seperti anak, keluarga dan harta. Itu perkara-perkara yang Allah Ta'ala jaga kita kan.
kita ambil simple sajalah, katakan contohnya kan, Allah Ta'ala ni jaga kita kan. Kalau kita tidur, masa kita tidur kan, semua-semula ni, siapa-apa yang ada di sini siapa boleh jaga, kita kata lipas nak masuk dalam telinga, kata anak lipas masuk dalam telinga. Saya pernah jumpa ni orang dia tidur, lipas masuk dalam telinga dia. Masa saya dululah di kampung. Jadi bila masuk telinga dia, telinga kita kan ada apa tu, drum tau tu kan, drum kita panggil. Jadi dia tolak-tolak tu, lipas tu dia cakar-cakar, lipas kecil tu dia cakar-cakar dia punya ni, sakit dia punya tu, bunyi macam nak runtuh ni. Jadi saya tengok dia hentuk ni, belum pergi doktor lagi, dia hentuk kepala dia pada dinding. Sebab apa? Kita hentuk pun kan bunyi gu, tapi ni lagi kuat dalam tu, sebab dia duduk kuku dalam tu. Jadi dahsyat lah kan. Kemudian pergi hospital lah. Ceritanya ialah terima kasih Haji Hamni sebut pasal perang Hunain tadi tu. Kemudian jadi kita nak kata siapa yang boleh jaga perkara-perkara ni kan. Kita bawa kereta kan, macam saya baru ni kan, Ajah tu jumpa saya kan, Ajah Khadijah jumpa saya tu dekat Jalan Babu Raja tu. Masa aksiden Ustaz masa aksiden kan. Kalau kita bawa kereta kan, siapa yang boleh jamin mata kita ni tak tertidur kan, tak mengantuk kan. Kadang-kadang kan, kalau kita mengantuk, kita nap sikit kan, 1 second je, 1 second 2 second kita boleh langgar pokok, kita boleh langgar orang, kita boleh macam-macam jadi itulah yang kita kata, Allah Ta'ala jaga kita, jaga mata kita, jaga kesihatan kita, jaga anak kita. Anak kita, siapa yang tahu dia ni sakit tak sakit? Kalau dia sakit, kita mana tahu dia sakit. Kalau dia kena COVID, kita mana tahu. Kuman COVID bukan kita nampak kan. COVID tu datang daripada mana? Mana tahu. Kita tengok harian punya laporan. Dia tak tahu. Ada banyak kluster yang tidak diketahui, dia kata kan. Banyak kluster yang tak tahu tu, 40, 50. Artinya kita tak tahu datang daripada mana. Jadi maknanya sini, kita ni sangat-sangat perlu kepada Allah SWT. Jadi sebab tu kita yakin hanya yang boleh menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga diri kita kan, menjaga harta kita semua ni ialah Allah SWT. Kita tak tahu. Kalau Allah Ta'ala boleh buat apa ni kan, kita tengok rumah terbakar, kadang-kadang elektrik punya ni kan, litar pintas dipanggil kan, shock kan, lepas tu dia keluar api, lepas tu kereta kita tengok banyak terbakar kan. Di Brunei ni banyak berapa buah ratus buah kereta satu tahun yang terbakar kan. Lebih kurang purata satu hari satu kereta, ataupun satu hari 2 kereta, kadang-kadang banyak kereta terbakar. Kenapa kereta terbakar? Kereta aku tak terbakar kan, kereta dia yang terbakar. Memanglah sekarang time kereta dia yang terbakar. Kalau kereta kita nak terbakar, Allah Ta'ala nak terbakar kan, macam-macam Allah Ta'ala boleh buat. Tikus datang, dia gigit kabel dalam tu, dia terbelaga, keluar api, ada daun kering pula, dia kata akan terbakar habis tu. Boleh kan? Boleh. Kalau Allah Ta'ala dah. Jadi artinya Allah Ta'ala jaga kita. Banyak perkara Allah Ta'ala jaga kita. Jadi kita minta perlu kepada penjagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang terakhir Allah akan memelihara din dan iman kita dari syubhat yang menyesatkan dan perkara-perkara yang haram. Ni lebih penting lagi. Ni lebih penting lagi. Yang tadi harta. Allah Ta'ala jaga kita, harta kita, badan kita kan. Lipas masuk dalam telinga kita kan. Apa lagi? Kuman masuk dalam badan kita, kuman masuk dalam family kita, rumah kita terbakar, kereta terbakar. Itu satu perkara fizikal. Tapi akidah kita, siapa boleh jamin bahawa kita terpelihara kan? Sebab itulah kita minta pada Allah supaya kita ni, Allah Ta'ala jaga kita daripada syirik yang tidak kita ketahui kan. Allahumma inni na'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la na'lamuh. Itu dalam hadis yang Nabi ajar kita. Kita minta kepada Allah SWT, Allah Ta'ala jauhkan kita, ampuni kita daripada syirik yang kita sedar dan tidak sedar. Bersihkan kita daripada, kadang-kadang kita tak sedar syirik tu kan. Jadi itu Allah Ta'ala saja boleh memelihara. Sampai di situ insya-Allah kita berhenti pada nombor 2 insya-Allah. Hajah, terima kasih banyak-banyak yang datang pada hari ini.
Yang share tadi Haji Amni share pada kita kan surah At-Taubah tadi. Surah At-Taubah tadi betul kan? Betul Haji? Ya. Taubah. Surah At-Taubah ayat 25-26. InsyaAllah tentang perang Hunain tu yang kita cerita tadi. Dan semua-semualah yang hadir pada hari ini, terima kasih banyaklah insyaAllah menghidupkan majlis kita pada hari ini. Setakat itulah saja kot. Wallahu a'lam bisawab. Saya serahkan balik kepada Hajjah moderator. Wallahu a'lam. Terima kasih Yang Mulia Ustaz sama jemaah-jemaah yang lain dan Indra. Siap. Kita jumpa lagi di Siap, makasih. Makasih banyak. Ya, Ustaz, sampai jumpa minggu depan. Mohon doanya Ustaz. Amin insyaAllah. Jadi kita tutup dengan doa dulu ya. InsyaAllah Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tada' lana zamban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farrajtah wa la maridan illa syafaittah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridwan wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih.